Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Okey, seperti biasa Kak Zin nak buat live untuk cerita-cerita ataupun info-info yang Kak Zin nak sampaikan. Sebelum tu Kak Zin ucapkan terima kasih siapa yang mengikuti live Kak Zin ini. So, semoga terus tengok sampai habis ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda semua dalam keadaan sihat, dalam keadaan ceria, dalam keadaan dah kenyang makan petang, dalam keadaan untuk balik kerja tu selamat sampai di rumah dan selamat beristirahat di rumah dan selamat berjumpa family satu hari bekerja. Okay, so kita nak teruskan hari ini. Kita nak share tentang cerita ataupun info sedikit tentang diabetes ataupun kencing manis ya. Kencing manis. So kencing manis ni sangat membahaya ya. Sebab kalau kita biarkan dia akan jadi masalah lebih rumit dan pelbagai masalah kita akan hadapi. Okey. Sebelum tu Kak Zin nak beritahu macam mana kita nak tahu yang kita ni ada kencing manis, macam mana kita nak mencegahnya. Okey. Ramai di antara kita yang tak tahu dia ada kencing manis tapi dia dah ada simptom. Dia ada simptom tapi dia tak tahu yang mengatakan dia ada kencing manis. Okey. Kak Zin nak share macam mana kita nak tahu kita ada kencing manis. Okey. Okey, kalau kita ada antara simptom ni, tolong aware, tolong cegah, tolong rawat. Okey, antaranya kita mudah letih. Nombor satu, kita mudah letih. Letih sangat, bekerja sikit pun letih. Sampai kadang-kadang kita rasa macam tak bertenaga, lesu ya. Kedua, mudah lapar dan dahaga. Kerak dahaga, kerak lapar, itu pun simptom juga yang harus anda tahu. Ketiga, penglihatan dah kabur ataupun dah tak berapa nak terang mata kita ataupun kita rasa macam kabur lah ya. Kalau kita biarkan memang dia akan bertambah kabur. Dan juga berat badan kita akan turun sedikit demi sedikit dan nanti kita rasa badan kita kecut. Kecut. Okey. Ada juga sesengah orang yang timbul bisul. Bisul. Maksudnya kalau dekat tangan, dekat kaki, kadang-kadang dekat ada juga dekat punggung, ada juga ya. Tapi tengok bergantung pada keadaan seseorang. Itu tak boleh nak kata. Ada orang dia suka jadi bisul dekat muka pun, ya, kat kepala pun ya. Okey. Dan yang seterusnya dia seseorang tu kerap kencing. Nak kencing je, terutama waktu malam dia nak mesti bangun 2-3 kali. 2-3 kali bangun kencing malam. Itu sangat bahaya. So anda kena tahu perkara-perkara ini. Kalau kita biarkan dia akan lebih merumitkan, lebih menjadi kronik ya. Sebenarnya orang Malaysia ni atau orang kita ni suka makan gula putih. Satu hari orang kita suka makan gula putih ni sebanyak 26 sudu. 26 sudu. Kita tak nampak dalam benda tu. Kadang kita pagi kita minum bubur gula lagi, petang nanti kita minum, kita bergula lagi, malam nanti lepas makan kita minum, kita bergula lagi. Minum teh ke kopi ke whatever, kita bergula putih yang kadang-kadang kita tak nampak. Sedangkan dalam minuman kita bergula juga kan. Tetapi dalam makanan kita pun ada gula juga. Dalam kuih mu yang kita makan pun siang hari tu pun ada juga. Dan di samping tu kita makan nasi mempunyai karbohidrat yang tinggi. Jadi kalau ikutkan orang Malaysia ni suka makan gula lebih kurang satu hari 26 sudu. Kalau campur-campur satu hari 26 sudu memang sangat tinggi. Bayangkan kalau kita satu hari 26 kali dengan 30 hari. Dan kita bayang pula kita kali dengan 365 hari setahun. Bayang pula beberapa tahun-tahun. Jadi itulah kesannya akan memberi kita menyebabkan penyakit kencing manis lebih teruk, lebih kronik dan susah nak dirawat. Okey. Jadi memang kita kena jaga disebabkan kencing manis itu dia akan mengganggu jantung kita. Jadi kalau kita tak membiarkan, kita lebih teruk ya. Okey, macam mana kita nak tahu yang kita ni kencing manis Kak Zin cakap tadi. Okey, sebelum ni Kak Zin dah beritahu, kita perasan tengok kuku kita. Bila kuku kita ni kita tengok dah hitam. Ada pangkal ni hitam dan di bawah kuku kita ni pun hitam. Dia macam mana nak tengok? Susah nak gambarkan. Contohnya kan. Okey, di sini hitam, bawah kuku pun hitam.
Jadi kalau keadaan kita dah nampak macam tu, kita kena aware, kita kena tahu yang bahawasanya kita ni dah ada kencing manis. Kalau kita nak kepastian lagi, kita makan awal. So makan awal contohnya malam tu kita makan pukul 8 ataupun last sekali pukul 9 ya. Okey, pagi besok pukul 9 kita ambil darah. Kita tengok gula kita tinggi ke rendah. Kita cek darah kita. Maksudnya kita boleh pergi kat farmasi ataupun mana-mana kita cek darah, adakah gula dalam darah kita tu tinggi. Jadi kalau kita dapat tahu gula kita tinggi, kita kena rawat, jangan biarkan. Punca kencing manis nanti akan membawa kepada kolesterol, darah tinggi, jantung. Dia akan mengganggu banyak dalam badan kita ya. Jadi Kak Ija galakkan tolong aware dan ambil berat pada diri sendiri dan cuba tengok antara simptom-simptom kita boleh nampak kuku kita pakaian hitam di bawah pun hitam, itu menandakan gula dalam darah ya, gula dalam darah. Jadi kita bila kita tahu keadaan macam tu, so kita sekurang-kurangnya kita berjaga-jaga makan setiap hari kita. Hari kita berjaga-jaga apa yang kita perlu makan, apa yang tak perlu kita makan. Kalau kita biarkan, dia akan lebih teruk. Okey. Bila berlaku keadaan macam tu, dia akan mengganggu banyak masalah, terutama tadi jantung, darah tinggi, dia akan memberi kesan yang tak bagus ya. Jadi kita tak boleh biarkan keadaan itu berlarutan. Okey, 9 aplikasi ataupun 9 perkara jika seseorang itu ada kencing manis, dia akan mengganggu. Contohnya dia akan mengganggu otak kita. Dia boleh mengganggu otak kita. Sebab apa? Orang diabetes ni akan mengganggu otak, dia akan boleh kita jadi stroke. Sebab apa? Penyeleng darah kita tak lancar, pankreas kita pun tak aktif, dia boleh menjadi stroke. Okey. Bila darah terlalu tinggi, dia kalau jadi stroke disebabkan kita ada masalah diabetes, dia ganggu kita. Okey. Dan dia akan mengganggu mental kita. Mental kita masalah, susah nak tidur, mood kita tak bagus, tak happy, kita gugup, kita depress, kita terlalu distress sangat. Dia akan mengganggu masalah tu. Dan memang dia boleh mengganggu jantung kita. Kalau kita ada diabetes ni, dia boleh ganggu jantung kita 2/5 lebih tinggi terkena serangan jantung. Maksudnya orang ada kencing manis mudah dapat serangan jantung. Jadi kita kena aware, hati-hati. Dan diabetes juga dia akan mengganggu ginjal kita, masalah ginjal kita. Contohnya ginjal macam dia akan mengganggu bahagian air kencing kita. Dia akan mengganggu pembuangan air kencing kita tak lancar. Dia akan mengganggu semua. Dan jika kita biarkan, kita boleh kena dialisis. Jadi kita kena aware benda-benda macam ni. Okey. Tadi Kak Ija cakap bila kita atau simptom mata kita akan jadi kabur, tapi kalau kita biarkan, kita boleh jadi masalah glaukoma, boleh jadi sampai buta. Jadi kalau diabetes kita terlalu tinggi, berbelas-belas, berpuluh-puluh, mata kita kabur, glaukoma kita rosak, kita boleh jadi buta. So kita kena jaga, kena hati-hati. So kita kena kawal. Nak ke kita buta, kan? Kita akan menyusahkan orang ataupun kita menyusahkan diri sendiri. Jadi kita kena tolong jaga diri kita. Sebab apa? Bila mata kita buta, mata kita kabur, banyak perkara kita tak boleh buat. Kita nak keluar rumah tak boleh, duduk dalam rumah tak boleh, nak tengok apa tak nampak. Dan kita nikmat penglihatan tu kita tak boleh dapat rasai, rugi kan. Jadi kita kena tolong jaga kencing manis kita sebaik mungkin, pantang apa yang tak boleh. Okey, masalah gigi, mulut pun dia akan berlaku. Bakteria dalam mulut lebih mudah dan akan berlaku infeksi pada mulut gusi kita. Jadi itu pun salah satu juga kalau kita ada masalah kencing manis, ya. Okey, kulit kita akan kering, kita akan rasa mudah luka. Kalau luka tu lambat nak sembuh, jadi kan kulit kita dah kering, lepas tu luka lambat nak sembuh, nampak macam tak cantik, kan? Dan di samping tu juga dia boleh mengganggu saraf kita, akan kemuk-kemuk, akan rasa sakit. Sebenarnya saraf kita boleh jadi mati. Kita rasa kemuk tu macam kita kata apa, kebas kebas.
kita rasa sakit nak berjalan, kita rasa berlaku kerosakan saraf macam-macam disebabkan diabetes. Diabetes ni juga sebenarnya dia akan mengganggu kita hari ke hari. Jadi kalau kita tak biarkan satu organ dia akan kacau. Bila dia kacau tu dia akan lebih teruk. Yang kita takutnya dia ganggu pada kita punya ginjal dan kita boleh jadi dialisis. Kalau kita dah dialisis, maknanya seumur hidup kita akan dialisis. Jadi kita kena dialisis seumur hidup. Ada yang 3 minggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada setahu Kak Izzah 3 minggu. Seminggu 3 kali. Kalau dialisis kronik yang tinggi, seminggu 3 kali. Ada yang seminggu 3 kali, ada yang seminggu 2 kali. So na'udzubillah, kita jangan doakan benda-benda macam tu, kita minta jauh kan. So kita kena kawal, rawat diri kita macam mana kita nak mencegah dari benda-benda tu. Selalu Kak Izzah ingatkan kawan-kawan semua, tolong stop makan gula putih. Bayangkanlah kalau satu hari 25 sudu kita ambil, pagi, tengah hari, petang dan malam. Maksud Kak Izzah tu bukan sudu directly saja tau. Yang sudu direct tu kita bancur dengan air. Ini dalam makanan pun ada gula, minuman pun kita ada gula, petang nanti kuih muih ada gula, mi kita ada gula semua. Jadi bila kita kumpulkan satu hari 26 sudu tu sangat tinggi, sangat membahaya. Jadi kita kena reduce seboleh-bolehnya. Tolong reduce. Macam mana kita nak reduce? Macam kita nak kawal, jaga pemakanan kita. Stopkan makan gula putih, stopkan makan kuih muih yang ada gula putih. Stopkan makanan yang fast food, junk food. Macam-macam tu kena stop ya. Kalau kita tak stopkan nanti lebih teruk, dia mendatangkan kesan pinggan. Okey, macam mana kita nak rawat? So sebenarnya ada banyak cara kita nak rawat. So kalau Kak Izzah di bahagian nutrisi, bahagian konsultasi, bahagian pemakanan, Kak Izzah galakkan cari alternatif seperti minyak zaitun. Makanlah minyak zaitun setiap hari, makanlah habatus sauda setiap hari, makanlah pati delima setiap hari, makanlah cuka tin dan makanlah madu. Stopkan gula putih, gantikan madu dalam makanan kita. Contohnya kita nak minum teh, setiap hari kita nak minum teh atau nak minum kopi kan, ambillah madu sebagai pemanis, jangan ambil gula. Tolong jangan ambil gula, ambil madu sebagai pemanis. Bila kita ambil madu sebagai pemanis, dia tak akan mendatangkan kesan pada kecil manis kita sangat. Sebab pastikan madu asli lah, jangan madu yang dicampur. Kalau madu yang dicampur, dia bukan asli, dia akan mendatang lebih kemudaratan dia. Jadi kita campurkan dalam minuman kita madu asli, yang betul-betul asli, yang mendapat pengintirafan. Kalau nak dapat yang pentintirafan dia memang susah. Memang susah nak dapat kan. So Kak Izzah galakkan makan minyak zaitun, makan cuka tin, makan habatus sauda, sebab benda-benda sangat merawat. Dalam minyak zaitun elevated tea ni, dia mempunyai dia punya hidroksid terosol dia 30 kali ganda. Hebat, bagus. Dia boleh merawat, mencegah. Dengan izin Allah boleh menyembuh kalau kita ambil cara konsisten setiap hari, pagi dengan malam. Kak Izzah ada testimoni customer dia kecil manis dia tinggi, dia ambil minyak zaitun sehari 3 kali dan kecil manis dia dah stabil. Dia ambil pagi, petang dengan malam. Masya Allah. Sebab dia dah lama dah kecil manis dia kata masih tinggi, sampai dia dah rasa badan dia macam lemah, lesu, letih, macam tak bermaya, badan kau susut, selera makan dia kurang. Jadi dengan izin Allah dia mengamalkan minyak zaitun, dia mengamalkan cuka tin dan makan minyak habatus sauda. Masya Allah, dia punya kecil manis dia tu dah stabil. Lepas tu Kak Izzah suruh dia lagi amalkan, lebihkan banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan. Amalkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Makan je ikan, protein ikan, ambil daripada ikan. Sebab minyak zaitun ni dia ada vitamin dah, vitamin A, vitamin D, E, K.
bagus dah untuk kulit, bagus dah untuk rambut, bagus dah untuk mata. Sebab dalam minyak zaitun ada beta karotina. Beta karotina ni bagus fungsinya untuk mencerahkan mata. Jadi kalau kita ambil minyak zaitun, insya-Allah secara tak langsung dia boleh mencerahkan mata kita. Tetapi bukanlah kita makan sepotong dan nampak mata cerah. Tak. So kita kena jadikan amalan. Amalan setiap hari. Anda cuba amalkan setiap hari cara yang betul dengan konsisten. Masya Allah, anda akan boleh nampak kesan dia. Memang ramai terbukti. Sebab ada kesan Kak Izzah, ada kesan manis, darah tinggi, kolesterol. Apabila dia mengamal minyak zaitun, mengamal minyak habatus sauda, cukatin, Masya Allah, dia punya kesan manis dah turun. Dah turun. Itulah hebatnya. Kak Izzah kat sini, Kak Izzah nak cerita kebaikan minyak zaitun Olivia30 ni. Antara yang terbaik minyak zaitun adalah OPU. OPU antara yang nombor 1 terbaik, nombor 2 Olivia yang terbaik. Jadi anda tak kisah nak makan yang mana pun, janji makan secara konsisten. Kalau Olivia30 ni 30 kali ganda khasiatnya hanya makan satu sudut. Umpama kita makan 30 kali ganda minyak zaitun biasa, bayangkan. Kalau OPU kita makan satu tudutek, umpama kita makan 10 liter minyak zaitun biasa, bayangkan. Bayangkan satu sudut Olivia ni kita makan pagi dengan malam. Kalau kita kali 30 hari, kali 100 hari, maknanya setiap hari minyak zaitun berperanan. Dia boleh merawat sel, tisu dan organ kita. Bayangkan setiap hari kita repair macam rumah. Kita repair lama-lama dah jadi satu rumah. Dah siap. Rumah kita dah cantik. Umpama macam itulah kita makan minyak zaitun, cukatin BSO, kita makan, kita repair tisu, kita repair organ. Bukan repair organ, kita repair sel kita. Minta maaf, bukan repair organ. Maksud kita baiki sel kita, tisu kita dan organ kita akan bertambah sihat. Apa kelebihan minyak zaitun lagi? Masya Allah, minyak zaitun dia boleh tembus saluran darah kita tersumbat. Kak Izzah galakkan orang ada kolesterol, orang kecil manis, darah tinggi, makan minyak zaitun dengan izin Allah ya, dengan pakar nutrisi dan memberi fakta sahih bahawasanya bila makan minyak zaitun satu sudut dia boleh tembus saluran darah kita yang tersumbat. Dia boleh rawat masalah pankreas kita. Bayangkan. Ini bukan cakap omong, cakap betul. Ini fakta. Fakta dunia, pakar saintis dunia. Okey. Itu sebab minyak zaitun diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan bahawasanya dia mampu merawat dengan izin Allah. Ini hebatnya Olivia30 ataupun kita panggil dia Olivia 30 kali ganda. Okey, dia punya polifenol 10 kali ganda. Dia punya oleocanthal sangat dahsyat. Oleocanthal dia umpama seperti painkiller organik, dia boleh mengurangkan rasa sakit. Itulah kelebihan dia. Okey, ini Olivia. Dan kita cakap tadi, makanlah minyak habatus sauda. Sebab minyak habatus sauda ni insya-Allah penawar segala penyakit kecuali mati. Ini dah terbukti. Sebab ramai yang makan minyak habatus sauda, keadaan sekarang dia punya masalah sistem imuniti dia bertambah. Bila kita makan pun imuniti kita akan bertambah dan dia menguatkan sistem pernafasan, dia melancarkan peredaran darah kita. Itu hebatnya habatus sauda. Sebab habatus sauda ni memang kajian, ada orang kecil manis ambil 3 bulan berturut-turut dengan cara pemakanan dia sehari 2 kali sebanyak 25 ml pagi, 25 ml malam selama 3 bulan berturut-turut. Kecil manis dia stabil, gula dalam darah dia dah turun dan sistem peredaran darah dia lancar. Itu Kak Izzah galakkan kita combinekan makanan yang betul. Jangan kita makan satu yang tak makan sebab tak cukup. Sebab kita ada masalah dalam macam-macam. So dengan satu kita nak makan tak cukup, nak cover untuk semua sekali. Jadi kena sinergi yang betul. Okey. Kenapa kita suka makan cukatin? Makanlah cukatin. Sebab cukatin ni dia dalam ni dia boleh melancarkan peredaran darah kita juga, dia boleh melancarkan pembuangan air besar kita juga, dia boleh membuang uric acid dalam badan kita juga, dan boleh untuk dia tinggi, bukan tinggi, dia ada potasium dia boleh membantu.
Jadi dalam cukati ni dia punya mineral, vitamin sudah cukup, dah bagus untuk orang yang ada masalah gastrik pun boleh, sebab cukati ni bersifat tak tajam, tak panas. Bila dia bersifat tak tajam dan tak panas, maknanya orang gastrik boleh ambil dengan cara dia kena ambil selepas makan dan campur dengan air dan campur dengan madu. Saya galakkan jangan ambil terus. Jangan ambil terus, tak boleh, kena campur air dan campur madu. Okey, ambillah selepas makan, insya-Allah. Cukati ni sangat bagus, sangat. Kak Izzah sendiri pun amalkan, insya-Allah. Ya. Rasa dia tak tajam dan tak panas. Jadi orang yang ada masalah kecil manis kita galak ambil. Sebab apa? Dia nak meneceralkan gula tu. Apabila kita makan lemak minyak yang bergula tu, bila kita makan cukati, umpama kita detoxkan dia balik. Kita dah detox dia balik melalui pembuangan air besar, air kencing dan juga peluh. Jadi usus kita akan bersih. Kolon kita akan bersih apabila kita cuci setiap hari dengan cara kita minum cukati. Okey. Dan juga Kak Izzah galakkan ambil pati delima. So ambil pati delima. Kenapa kena ambil pati delima? Sebab dalam pati delima ni kaya dengan vitamin. Kaya sangat vitamin. Pelbagai vitamin dia mempunyai zat besi. Bila kita sebut zat besi kan, kita ni sebenarnya kena tinggi zat besi. Kalau kurang zat besi, kita akan rasa macam mana kita lemah. Kita akan rasa lemah, kita akan rasa macam lesu kan. Okay. Untuk Aliha sebenarnya nama dahulu pati delima, sekarang dah tukar pada jus delima pekat. Ini yang disuggestkan oleh Kementerian Kesihatan, dan dekat sini pun dia ada tulis CJ Makanan Organik Malaysia. CJ Makanan Organik Malaysia. Nampak kat sini. Ini daripada Kementerian Kesihatan. So anda tak perlu risau, boleh makan minyak, boleh makan pati delima, sebab pati delima ni adalah yang betul-betul asli, dan dia tidak dicampur mana-mana buah, diproses mengambil daripada biji kulit dan empulo keseluruhan dia. Kenapa kita galakkan makan pati delima? Sebab pati delima ni dia kaya dengan vitamin, dan juga orang yang ada masalah HB rendah, kita galakkan ambil sebab dia boleh menstabilkan HB kita. InsyaAllah dia boleh stabil HB kita. Orang yang ada masalah HB, masalah macam mana pun kita boleh ambil, tak ada masalah. Orang yang darah tinggi pun boleh ambil, tak ada masalah. Cuma cara dia kita campur dengan air sahaja. Campur dengan air. Kalau tak campur, masamlah kan. Sebab pati delima ni dia proses daripada biji kulit empulo keseluruhan dia. Bila keseluruhan dia, memanglah rasa masam, manis, kelat. Sekejap Kak Izzah betulkan ni saja kan. Dia ada macam ganggu-ganggu sekejap. Okey tak? Okey tak? Boleh? Okey. Tadi kita cerita tentang pati delima kan. So apa yang Kak Izzah nak cakap sini, pati delima kaya dengan pelbagai vitamin, dan tiada gula, tiada pengawet, tiada pewarna, dan tanpa GMO. Sangat bagus. Sangat bagus. Untuk orang yang masalah hormon, masalah stres, masalah period tak lancar, haid tak lancar, masalah seguguk, masalah nak tambah susu ibu, masalah imuniti dia rendah ataupun tak ada selera makan, sebab kaya dengan zat besi dan juga zat besi dan juga omega, kaya dengan folic acid dalam ni. Sebab tu kita galakkan ibu-ibu hamil, kita galakkan makan pati delima sebab dia ada dia kaya dengan folic acid. Folic acid ni untuk kalau ibu-ibu yang mengandung, untuk kebesaran baby, bagi sihat, nak bagi perjalanan darah ibu lancar ya.
Sebab pati delima ni dia boleh melancarkan pilihan darah kita tau. Jadi orang yang ada masalah, tak ada selera makan, morning sickness, ataupun alhan, kita galak makan pati delima sebab kaya dengan pelbagai vitamin. Kalau dekat sini, kalau kita tengok kan, dia punya tenaga sangat tinggi, memberi tenaga sangat tinggi. Rasanya masam manis kelat disebabkan diproses biji kulit empulo keseluruhan. Anda perlu tahu yang kuning itu adalah kulit dia, insya-Allah boleh fungsi dia sebagai anti kanser. Jadi anda yang ada masalah yang kita cakap tadi, masalah hormon, masalah head tak lancar, masalah segugut, masalah HB low, dan masalah stres, kita galakkan ambil. Bukan setakat stres saja, orang ada masalah kecil manis, darah tinggi, kolesterol pun boleh ambil sebab dia kaya dengan pelbagai vitamin kat sini, ya. Kat sini pun dia dah tunjuk. Kecil saja sini. Okey, ini adalah pati delima yang Kak Izzah cakap. Jadi untuk anda yang Kak Izzah cakap tadi, jagalah pemakanan harian supaya kita sihat setiap hari, insya-Allah. Di samping itu, makanan yang tak boleh makan kita kena kurang-kurangkan ataupun stok. Kurangan ataupun stok. Kalau mengikut doktor-doktor, ada setengah doktor suruh stok makanan yang mengandung gula, ya, sebab dia akan membahayakan, ya. Jadi kalau kita biarkan, dia akan lebih memberi kemudaratan sebab makanan penting mempengaruhi kesihatan kita. Okey. Jadi kalau anda mengamalkan produk-produk ni, teruskan, jangan takut. Kalau anda rasa macam susah nak makan, banyaknya nak makan, sebenarnya tak ada masalah. Cuma Kak Izzah nak ajar kat sini cara nak makan. Kalau boleh macam Olive 30 ni, ambil pagi 1 sudu besar, malam 1 sudu besar. Pagi sebelum sarapan, malam sebelum tidur, ya. Okey, jika anda minyak habatus soda, lepas makan minyak zaitun olive tu, boleh terus makan minyak habatus soda dengan cara kalau dewasa 5 titik ataupun 7 titik terus ke mulut. Okey. Lepas tu kita kemang sikit, 1 minit 2 minit, baru kita nak minum air kosong, kita minum. Tak nak minum pun tak apa, tak ada masalah. Amalkanlah kalau boleh sehari 2 kali juga, malam sebelum tidur. Okey. Yang ketiga, kalau kita ada pati delima, okey, Kak Izzah galakkan selepas kita makan besok, kita boleh makan pati delima. Okey, caranya pati delima ni, kita ambil 2 sudu pati delima, kita campur dengan segelas air kosong ataupun secawan terpulang pada kita. 2 sudu pati delima campur secawan air kosong ataupun segelas air kosong, kita kacau, kita minum waktu pagi, ya. Okey, waktu pagi kita minum, dan malam kita pun boleh buat cara yang sama. Okey, dan dah habis step pertama pagi. So selepas setengah jam kita sarapan pagi. Kalau boleh sarapan jangan lewat-lewat, sarapanlah sebelum 8.30 kalau boleh, sebab kalau kita lewat sarapan, dia boleh jadi masalah gastrik sebab perut kita kosong. Waktu pagi adalah masa untuk perut kita bekerja. Memang fitrah Allah jadikan perut kita bekerja waktu pagi untuk memproses. Tapi dalam masa yang sama, waktu pagi kalau kita tak sarapan, kita sarapan lewat, anatomi badan kita, sistem badan kita memang akan bekerja setiap hari. Waktu tu kalau dia proses, tidak ada makanan, dia akan merembeskan usus besar kita, dan lama kelamaan, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, dan lamanya kita tak makan secara konsisten ataupun makan lewat, dia boleh menjadikan kita ada masalah gastrik. Jadi perlu makan awal sebelum 8.30 kalau boleh lah, ya. Okey, dah habis tu, dah semua. Selepas kita sarapan, kalau orang yang ada kecil manis, darah tinggi ke, kolesterol ke, selepas sarapan pagi, Kak Izzah galakkan ambil 1 sudu cukatin ataupun 2 sudu cukatin campur dengan segelas air kosong, kacau-kacau, minum selepas sarapan pagi. Dan juga tengah hari nanti, apabila kita makan tengah hari nanti, kita buat juga cukatin 1 atau 2 sudu cukatin dicampur dengan segelas air kosong,
Kacang-kacang kita minum untuk tengah hari. Okey, dah settle. Okey, dan malam nanti okey, kalau orang ada kecil manis, petang Kak Iza suruh Kak Iza galakkan makan lagi pati Olive lagi petang. Pukul 5 ke pukul 6 tak kisah. Petang makan lagi sekali Olive, 1 sudu besar. Okey, malam nanti selepas makan malam, selepas makan malam kita boleh ambil 1 sudu atau 2 sudu cukatin lagi, dicampur dengan segelas air, kita kacau-kacau, kita minum. Itulah cara makan cukatin sehari 3 kali ya. Kak Iza galakkan sehari 3 kali bagi orang yang ada masalah kecil manis, darah tinggi, kolesterol. Kalau orang yang tak ada kecil manis, tak ada kolesterol, tak ada darah tinggi, boleh ambil sehari sekali ataupun 2 kali pun dah okey. Okey. Malam nanti pula sebelum kita nak tidur, waktu kita nak pergi tidur ataupun 5 minit ataupun setengah jam sebelum kita nak pergi tidur, kita makan pula. Ambillah makan pati delima dahulu. Macam kita cakap tadi, 2 sudu campur air kosong minum. Lepas tu agak-agak lebih kurang 5 minit ke macam tu, ambil pula habatus sauda, titiskan sebanyak 5 ke 7 titik, terus ke dalam mulut kita. Isap-isap kemas-kemas sekejap, kita telan. Lepas tu nak minum air pun tak apa, tak nak minum air pun tak apa. Okey. Dan kalau kita nak tunggu sekejap pun tak apa, ataupun nak minum terus, nak makan terus minyak zaitun pun boleh, tak ada masalah. Kita ambil pula 1 sudu besar minyak zaitun, terus makan dalam mulut. Okey. Lepas kita makan minyak zaitun ni, sama ada kita nak minum air kosong ke tak nak minum air kosong, terpulang pada kita. So kita nak tidur pun tak apa, terpulang, tak nak tidur pun tak apa. Tapi selepas tu jangan makan apa-apa dah. Lepas tu kita tidur. Pagi besok insya-Allah kita bangun. Okey, kita nak minum air kosong, bangun pagi, kita nak minum air kosong waktu pagi tu, terpulang pada kita lah. So pagi besok ulang balik macam Kak Iza cakap. Setiap hari istiqomah, buatlah, yakinlah, berdoalah, insya-Allah Allah akan bantu. Walaupun tak 100%, insya-Allah Allah akan bantu untuk pulihkan kita balik daripada masalah kita. Mungkin dengan cara itu kita punya tisu, kita punya sel, setiap hari kita makan, dia akan repair, akan baiki. InsyaAllah sel-sel kita akan jadi subur balik, akan jadi sihat balik, akan jadi segar balik. Umpama kita bajakan dalaman kita itu dengan baja-baja yang bernutrisi tinggi, badan kita akan segar, megah, bertenaga, dan kita rasa sihat. InsyaAllah Kak Iza doakan untuk semua yang mengamalkan produk organik, yang produk sunnah ni, sentiasa sembuh, sentiasa mendapat barakah daripada Allah SWT. Okey, hanya setakat itu saja Kak Iza share untuk petani. Mohon maaf jika ada salah silap, ada terkasar bahasa, ada yang terlanjur cakap minta maaf kerana tak perasan kan. Jadi yang baik tu semua datang daripada Allah SWT, yang tak baik tu datang daripada Kak Iza sendiri. Jika ada apa-apa nak bertanya, insya-Allah boleh Kak Iza terima. WhatsApp saja kat nombor Kak Iza 019 464 0167 ya, boleh WhatsApp Kak Iza daripada Izamo Alihah Setiawan. Kedai Kak Iza di sebelah Pasar Raya Ekonsi Setiawan. Jangan segan-segan tanya, insyaAllah Kak Iza cuma akan bantu. Sekiranya pertanyaan tu ditanya, Kak Iza lambat reply, mohon maaf sebab Kak Iza kadang-kadang sibuk seharian dengan kelas, jadi kadang-kadang tak sempat nak baca awal. Okey, hanya sakit saja untuk hari ini. Okey, Assalamualaikum, bye.